later so productive in generating the abstract nouns required to discuss philosophy and scientific theories. The Quran itself included no more than 2 terms with this ending, Rahbaniyah dalam surah Al-Hadid, Jahiliyah dalam surah Al-Imran, dan Al-Ma'idah, Al-Ahzab dan Al-Fas. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, pada asalnya Quran bahasa Arab pun sebelum Islam datang, sebelum Quran ditanzilkan dalam bahasa Arab, memang tak mampu untuk kita tanggapi ilmu sains dan matematik dalam bahasa asing. Jadi di sini bila mana bahasa Arab telah diangkat, so-called di Islam, bukan so-called tapi betul-betul diislamisasikan, disesuaikan dengan kerangka metafizik Islam, barulah ulama-ulama kita, para penterjemah karya-karya Yunani Barat dapat menyesuaikan konsep-konsep asing itu ke dalam bahasa Arab tanpa merosakkan kefahaman akidah umat Islam. Itu yang Ibn Sina dan Al-Ghazali buat. Mereka belajar bahasa ilmu Yunani dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, bukan Arab sebelum jahiliah, tapi Arab selepas Quran ditanzilkan. Jadi untuk kita cuba selarikan konteks pada waktu tersebut dengan konteks bahasa Melayu ni, saya rasa secara umum kita boleh belajar belajar ilmu sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris kalau kita yakin kita mampu menanggapi konsep-konsep tersebut, konsep-konsep kunci dalam bahasa Inggeris tersebut. Ia tidak lari daripada kerangka akidah metafizik Islam. Maknanya kalau di peringkat universiti, para mahasiswa kita sudah dilengkapi dengan pandangan al-Islam yang luhur, yang mantap, saya sendiri ada masalah untuk kita belajar bahasa Inggeris atau belajar ilmu sains dalam bahasa Inggeris, kerana kita dapat huraikan konsep-konsep asing tersebut yang sebenarnya berbahaya kalau tidak kita gandingkan dengan perbandingan dengan bahasa Arab, bahasa Islami ataupun vis-a-vis bahasa Melayu juga. Ia akan menimbulkan kekeliruan. Tapi dalam konteks PPM-SFI, kita ingin impose, kita ingin memaksa penggunaan bahasa Inggeris kepada semua golongan lapisan masyarakat yang mana belum bersedia untuk menanggapi ilmu-ilmu sains dan teknologi dalam bahasa asing, kerana mereka sendiri, budak-budak sekolah, apakah mereka sudah belajar metafizik Islam secara betul? Akidah pun ada banyak peringkat. Kita tidak belajar sifat 20 di sekolah rendah, dia punya hujahnya, dia punya syarahnya sedalam kita belajar sifat 20 di universiti. Ada perbezaan di situ. Jadi saya cuba ingin memahami, ingin menjelaskan bahawasanya tidak ada masalah untuk belajar bahasa Inggeris tu, tapi biar kita mempunyai kefahaman Islam, kerangka pandangan anak Islam yang betul, yang jelas, agar tidak berlaku kekeliruan. Kerana antara kesan-kesan buruk kalau kita belajar bahasa ilmu sains dan teknologi dalam bahasa asing, dalam bahasa yang bukan bahasa Quran. Kalau belajar dalam bahasa Urdu pun tak ada masalah, dalam bahasa Parsi pun tak ada masalah, sebab itu bahasa Islami. Saya bukan bahasa Melayu. Saya tidak kata bahasa Melayu satu-satunya bahasa kita boleh belajar bahasa ilmu sains dan teknologi, bukan. Saya menekankan bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa Islami yang kita harus pertahankan dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu asing yang berbahaya dalam kata membawa konsep-konsep yang mengandungi faham-faham yang boleh membuka kepada pintu-pintu sekularisasi ataupun di-islamisasi. Because at the end of the day, premis saya tadi ialah bahasa Melayu itu bahasa Islam. Kalau bukan bahasa Melayu, bahasa Inggeris bukan bahasa Islami. Jadi kalau kita gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaran ilmu sains dan matematik, ianya ada tendensi, ada kemungkinan untuk berlakunya masalah di-islamisasi secara berleluasa di peringkat yang awal, di peringkat kanak-kanak, di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah. Sudah di universiti kita pun sudah keliru dengan ilmu-ilmu ini, apatah lagi dengan golongan yang masih tidak cukup, orang kata apa, tidak cukup matang lagi dalam menanggapi ilmu-ilmu yang besar-besar ini. Jadi di sini itu saya punya pandangan lah berkenaan dengan apakah boleh bahasa itu digunakan, tapi in practical, secara praktikal dari segi kita nak melaksanakan dasar, ia tidak praktikal lah. Tapi dari segi ideal, ia boleh, with exception, dengan syarat kita clear metafizik Islam.
Kita clear apa kata-kata kunci Islam dalam mendefinisikan ilmu sains teknologi. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam dulu pun, ketika mana mereka menerima falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab, mereka ditentang dengan kuat oleh golongan ahli bahasa Arab ni, ahli Nahwu. Kerana bagi ahli Nahwu, mereka menuduh golongan mantiqiyin ini, the logician, orang-orang yang menggunakan mantik secara berleluasa, secara yang mengutamakan mantik. Dia kata orang-orang ini, mantik ni kita boleh kiaskan dalam bahasa moden ni saintis, because apa yang mereka terima daripada falsafah Yunani itu, sains. Kalau kita kaji sains basically is logic. Kita buat hipotesis, kita buat kesimpulan, kita buat inference, semua itu ada susun atur hujahnya yang mana sangat bertaut rapat dengan logik, dengan mantik. Jadi bila mana kita tengok bagaimana ulama kita dahulu menghadapi krisis so-called PPSMI zaman mereka, mereka menggunakan pendekatan yang agak harmoni. Mereka tahu bahasa Arab tidak cukup kuat, tapi mereka bersifat kreatif. Saya akan jelaskan bagaimana mereka menanggapi isu falsafah Yunani ini. Mereka tidak kata, oh saya surrender, kita guna bahasa Yunani sajalah untuk kita belajar logik ni, sebab dalam tradisi Arab tidak ada logik. Tapi mereka menggunakan bahasa Arab dengan cermat, dengan kreatif untuk menanggapi ilmu sains daripada Yunani. Ini satu kekuatan yang saya rasa perlu difahami, tapi ia hanya boleh dilakukan jika kita memahami kedudukan, letak duduknya bahasa Melayu itu sebagai bahasa Islami. Kalau kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu sahaja, saya rasa sukar, kerana kita perlu cari di mana akarnya, apa asasnya. Bahasa itu tak mungkin wujud tanpa ada kerangka, kerana ia satu sistem yang melambangkan, macam Imran tulis dalam surat di NST, melambangkan, menayangkan pandangan alam satu tamadun dan bangsa. Ini yang Prof. Alatas tekankan dalam Risalah kaum muslimin. Dia pertahankan bahasa Melayu dalam konteks bahasa Islami. Jadi PPSMI ini sebenarnya adalah satu hujah yang satu polis dasar yang berniatnya baik, tapi logiknya salah. Logiknya salah. Jadi itu yang saya rasa harus kita fahamilah, konteks yang lebih tinggi lah, lebih tinggi. Tapi dari segi practicality, kita harus ambil lah hujah-hujah secara ideal untuk kita manfaatkan. Sebab kita tak boleh lawan PPSMI ni dalam firefighting. Ada api kita padam, ada api kita padam. Kita kena fikir lebih jauh. Bahasa Melayu ni untuk kita martabatkan sama kedudukannya dengan bahasa Arab. Ketika mana bahasa Arab menanggapi ilmu-ilmu Yunani, perlu ada usaha yang sistematik. Kena ada kena jelaskan kepada para saintis Melayu kita tentang metafizik Islam, tentang bahasa Melayu, bahasa Islami. Barulah kita boleh mengangkat martabat bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang mampu menepani falsafah barat dalam dikata sains dan teknologi dan matematik dan sebagainya lah. Jadi itu kita kena bezakan. Saya cuba cakap nanti kata yang lebih jangka panjang, dan mungkin hujah-hujah yang disampaikan oleh saudara Aidil Amran tadi, hujah-hujah yang perlu dilaksanakan dalam arti kata masa ini, kerana itu merupakan salah satu cara untuk kita mengurangkan risiko daripada berlanjutannya krisis ni ke tahap yang tidak boleh dikawal lagi. Tapi perlu ada homework, kalau perlu buat kerja rumah kita, macam mana Puan Ainun sedang buat melalui PTS, mempergiatkan terjemahan-terjemahan, memperbanyakkan penerbitan bahan-bahan ilmiah dalam bahasa Melayu, agar bahasa Melayu itu sebati dengan wacana semasa. Barulah kita rasa confident kalau kita boleh berargue dengan pitch kan. Why don't want you to learn Malay? I think Malay language can offer you substantial vocabulary in defining science and mathematics in modern context. Tapi kalau kita tak buat kerja-kerja ni, plus dengan kerangka Islami, metafizik Islam, saya rasa sampai bila-bila pun bahasa Melayu akan dianggap bahasa pasar saja, bahasa orang sastra saja. Ini tugas-tugas penting, tugas-tugas seperti saudara Imran sebagai seorang pensyarah. Bagaimana dia nak formulate Islamisasi ilmu-ilmu astronomi, astrofizik dalam bahasa Melayu. Bagaimana saudara Imran di UKM boleh gunakan kata-kata kunci dalam karya-karya Al-Farabi, karya-karya Ibn Sina tentang perbahasan heavenly bodies, tentang perbahasan ilmu-ilmu falak, dan dimasukkan dalam korpus kefahaman ilmu falak bahasa Melayu. Barulah kita boleh duduk, kita boleh berhadapan dengan golongan-golongan yang pro bahasa Inggeris ni,
dengan hujah yang substantial, yang berisi, yang bernas. Kalau kita sekadar menghentam mereka, nanti kata kita hanya patriotik tanpa roh, tanpa kefahaman, tanpa isi yang kukuh, apabila orang tak yakin dengan bahasa Melayu. Jadi ada banyak dimensi sebenarnya isu-isu PPSMI ini perlu kita teliti dengan betul. Dan itu saya rasa bukan kerja seorang diri lah, bukan kerja DOM, bukan kerja PENA, bukan kerja PTS semata-mata, tapi perlu banyak pihak, khususnya orang-orang yang sudah arif dan maklum tentang bahasa Melayu sebagai bahasa Islami. Dan saya tak dapat lain katakan, kita harus meneliti hujah-hujah yang cuba disampaikan oleh Profesor Alatas untuk kita jadikan teras kepada projek pengislahan bahasa Melayu dalam konteks menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Islami yang mampu menanggapi ilmu sains moden barat. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara Muhammad Hasan. Jadi menarik ya pasal itu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa Islami sekaligus mendefinisikan identiti penutur atau pengamal bahasa Melayu itu sendiri sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang Melayu semestinya, kerana bahasa Melayu juga mewakili pandangan Allah Subhanahu itu sendiri. Jadi sebelum saya buka pada hadirin, saya juga nak menyebutlah sebenarnya salah satu lagi argumen ataupun hujah golongan pro PPSMI ni, mereka sendiri berkata kalau saya if I learn science and mathematics in English anyway, that wouldn't make me less Malay. Itu tidak menjadi mengurangkan kemelayuan. Ya, kononnya lah begitu. Tapi kita telah dapat melihat lah, apabila bertutur hampir 100% dalam bahasa Inggeris, berfikir dalam bahasa Inggeris, jadi merujuk perkara-perkara dalam bahasa Inggeris yang sudah tentunya tidak mewakili identiti kita sebagai orang Malaysia, orang Melayu dan juga sebagai orang Islam. Jadi dengan secara tidak langsung ya, barangkali kemelayuan itu sudah mula meluntur. Jadi sekarang saya mahu buka pada para hadirin untuk sebarang persoalan atau pendapat, komen dan sebagainya. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Ainul, Profesor Abdullah Hasan, ahli panel kita, dan hadirat sekalian. Saya ada dua soalan. Yang pertama, soalan saya tujukan kepada saudara Wan mengenai apakah kayu ukur kita mengenai apabila kita ingin menerima pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, dan saudara Wan kata bersetuju kalau sains dan matematik itu diajar dalam bahasa Inggeris asalkan kita mempunyai kefahaman metafizik Islam yang jelas. Apakah kayu ukur untuk menunjukkan bahawa kita sudah bersedia untuk menerima kefahaman itu dari segi konteks umum lah. Yang kedua, saya buka persoalan ini kepada semua ahli panel, sebab orang yang menyokong PPSMI ni bukan terdiri daripada kalangan orang Melayu saja, bagi yang berada di konteks Malaysia. Sebab hujah-hujah dan penyokong-penyokong PPSMI bukan terdiri daripada kalangan orang Melayu juga. Contohnya orang Cina, orang India yang bukan Islam juga dan tak menganggap bahasa Melayu ni sebagai bahasa Islami. Jadi saya nak tanya pendapat kepada ahli panel bagaimana untuk menanggapi mereka ini. Terima kasih. Silakan saudara Wanda. Kayu ukur dalam memahami apakah kita bersedia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara pengajaran-pengajaran sains dalam Inggeris. Okey. Saya rasa sudah tentu secara idealnya, apa secara praktikalnya pun bukanlah di peringkat sekolah untuk kita bicara isu ni dengan, ataupun kita rasa benda ni boleh dilakukan di peringkat sekolah. Tapi yang lebih relevan untuk kita bicara di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi, di peringkat pasca ijazah. Sebab itu logik Profesor Alatas tepat. Kalau kita lihat bagaimana beza golongan haraki, golongan gerakan Islam dan memperjuangkan pendidikan Islam, mereka banyak menekankan pembinaan kurikulum di peringkat kalau PAS, ABIM, pasti, taski kan. Tapi sebenarnya kata Prof. Alatas pada zaman 70-an lagi, masalah utama bukan di situ. Masalah utama di peringkat paling tinggi pembelajaran ilmu itu, iaitu di peringkat universiti. Sebab itu kalau kita fahami gagasan yang Prof. Alatas cuba tekankan adalah usaha beliau nak memastikan
pembinaan metafizik, kerangka metafizik Islam ni jelas pada golongan-golongan yang akan mengajar, para guru, para pensyarah. Berawal bermula di peringkat universiti, bermula pada contohnya di UKM, di Institut IBKKM itu yang jadi sekarang AKMA. Tapi kemudian beliau ditendang keluar. Kemudian beliau dapat lagi peluang untuk mulakan ISTAK. Jadi di situlah sebenarnya projek ini patut bermula. Jadi kayu ukurnya sebetulnya ialah kita lihat pada golongan-golongan yang ingin meneruskan projek ini. Projek ini agak panjang sebab bukan mudah. Dia tidak boleh dilihat dengan kayu ukur atas kertas. Okey, mungkin atas kertas dari segi karya-karya yang ditulis, yang diterjemahkan. Itu mungkin kayu ukur paling minimal lah. Tapi yang sebenarnya ialah kayu ukur dia lah insan yang telah ditakdibkan itu. Golongan-golongan telah melalui proses Islamisasi itu. Yang mana mereka sepatutnya berada di peringkat ijazah tinggi lah. Maknanya golongan-golongan ini bila mereka sudah dilengkapi dengan pandangan ala Islam yang tepat, mereka sudah menguasai bahasa-bahasa asing dengan betul. Contohnya macam Dr. Syamsuddin Arif, bukan saja bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Greek, bahasa Yunani, bahasa Greek itu Yunani lah, bahasa Latin, bahasa Jerman. Dan beliau tidak ada masalah untuk menelusuri karya-karya asing ini tanpa keliru, kerana beliau telah mengetahui letak duduknya konsep-konsep tersebut dalam bahasa-bahasa mereka. Jadi itulah saya rasa dia punya kayu ukur pada insan, bukan pada berapa berjaya kita lahirkan karya-karya itu. Betapa kesan sampingan daripada kayu ukur yang utama, iaitu melahirkan golongan-golongan pendidik, golongan-golongan yang mampu adib, yang mampu menjalankan pendidikan Islam baik dalam sains matematik, dalam sains sosial, dalam sejarah, dalam persuratan dan sebagainya, yang memahami kerangka metafizik Islam dengan betul. Sebab mereka inilah yang akan menafsir semula, yang akan menapis ilmu-ilmu barat yang datang ke dalam masyarakat kita dengan menggunakan kata-kata kunci, istilah-istilah dasar yang tepat dalam menggambarkan pandangan ala Islam dalam karya-karya, dalam ilmu-ilmu yang mereka perjuangkan. Sebab ada perbezaan jelas kalau kita, tapi benda ini perlukan siri syarahan yang panjang sebenarnya. Sebab Purwata sendiri dalam masa 13 tahun beliau di ISTAK, setiap hari Sabtu beliau mengupas isu-isu sebegini yang secara mendalam. Itu pun masih ramai lagi yang kurang faham, kecuali beberapa anak murid beliau yang masih baru keluar daripada sistem takdib itu, untuk sedang sedikit demi sedikit cuba melakukan kerja-kerja Islamisasi ilmu inilah. So actually PPSM ini sangat intim sebenarnya isu dia dengan Islamisasi ilmu kalau kita faham. Kalau kita faham premis dia, bahasa Melayu itu bahasa Islami. Kalau kita rasa bahasa Melayu itu tidak bahasa Islami, hanya bahasa orang Melayu yang tidak didefinisikan Melayu itu apa, Melayu itu bersendikan Islam dan sebagainya, itu susah lah. Kita tak boleh bawa argument ni lah, macam Imran kata lah, no point kita nak argue dengan orang yang tidak mengiktiraf bahasa Melayu itu sebagai bahasa Islam. So kita kena berhati-hati dari segi inilah. Allahuakbar. Soalan kedua, kalau orang yang menyokong PPSMI itu tak mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa Islam, macam mana? Macam orang yang bukan Islam sendiri. Okey, ini terkait juga dengan kita punya motivasi dan juga kita punya kesungguhan lah dalam nak mendepani golongan-golongan yang bukan Islam, golongan-golongan yang bukan Melayu, yang kurang memahami tradisi sejarah kita. Kenapa kita perlu fikir apa orang kata? Kenapa kita tak buat kerja kita dulu? Sediakan bukti karya-karya kita, bahasa Melayu ini mampu berbicara ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu metafizik, ilmu-ilmu sejarah, perbahasan-perbahasan yang selalunya ada dalam bahasa Inggeris. Sekarang ni, kenapa mereka suka bercakap bahasa Inggeris, suka memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara dalam pelajaran ilmu sains dan teknologi? Kerana mereka melihat bahasa Inggeris itu bahasa yang tinggi nilainya, bahasa yang mampu mengangkat diri mereka yang menggunakan bahasa Inggeris itu sebagai satu orang yang bertamadun. Kerana mereka melihat imej Barat, imej Inggeris itu satu imej yang perkasa, yang sudah menjajah 1/3 dunia pada zaman Empire British dahulu. Jadi ini saya rasa dari segi sikap kita lah, apa kita rasa kecil, kita rasa takut, atau kita buat saja kerja kita, dalam pada masa yang sama, slowly, secara perlahan-lahan mereka akan melihat benarnya bahasa Melayu ini bahasa yang mampu mendepani cabaran
mempelajari ilmu sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris. Sebab apa? Saya fikir, macam mana orang Swahili, orang Zulu di Afrika nak belajar sains dan teknologi? Apakah bahasa mereka mampu menanggapi ilmu-ilmu ini? Atau mereka terpaksa guna bahasa Afrikan yang dah jadi bahasa yang rasmi di South Africa? Ataupun bagaimana? Mungkin kita boleh kaji juga bahasa-bahasa yang kecil-kecil ni, bahasa-bahasa yang tidak ada interaksi secara berluas dengan tamadun-tamadun besar, macam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa-bahasa yang sudah maklum dia punya kekukuhan dari segi karya-karya yang tak ada hasil tu, jelas kan dia punya kemampuan tu. Tapi bahasa-bahasa lain macam mana? Jadi itu mungkin persoalan-persoalan yang saya rasa boleh kita lontarkan kembali untuk kita fikirkan bagaimana. Apakah mereka perlu guna bahasa Swahili, bahasa Zulu untuk belajar bahasa ilmu sains, atau mereka perlu guna bahasa Afrika saja kerana bahasa itu sudah mampu, sudah tersedia untuk memahami, menanggapi ilmu sains dan matematik dalam tamadun lain. Wallahualam. Seterusnya Saudara Aidil untuk soalan yang kedua. Tentang bagaimana untuk menanggapi mereka yang tidak mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa Islami. Pertama sekali saya kena nyatakan bahawa saya memang setuju dengan pendapat bahawa bahasa Melayu ini sebagai bahasa Islami. Memang kita tak nafikan. Tapi di sebuah negara yang majmuk, maka kita perlu mengetengahkan hujah-hujah yang lebih barangkali kita boleh katakan bersifat neutral. Saya nak saya ingat ketika, saya tak ingat sama ada tahun 2000 atau 2001 dulu, pernah Tun Dr. Mahathir berdialog waktu itu dengan Allahyarham Fazil Noh tentang isu Palestin. Dan saya ingat apa kata-kata Tun Dr. Mahathir ketika itu. Walaupun dalam banyak hal mungkin saya tidak setuju dengan beliau, tetapi kita perlu iktiraf bahawa beliau adalah seorang yang sangat bijak apabila menyusun taktik. Dan bila kita berhadapan dengan PPSMI ni, kita juga harus pandai menyusun taktik kita. Kata Dr. Mahathir ketika itu, bila kita berhadapan dengan isu Palestin, kita jangan memperbanyakkan musuh kita. Sebaliknya kita fokuskan apakah sebenarnya isu yang kita ingin tentang. Sebab itu dalam isu Palestin Israel katanya, kita jangan memusuhi kaum Yahudi secara menyeluruh, tapi kita memusuhi rejim Israel tersebut. Sama dengan hal isu PPSMI. Kalau kita menghujahkan bahawa bahasa Melayu ini perlu dimartabatkan kerana ia bahasa Islami, saya tak nafikan, memang itu adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam diri individu. Tapi apa yang kita perlu ketengahkan perlu sesuatu yang boleh diterima oleh masyarakat majmuk. Sebab kalau kita hujahkan itu kepada orang bukan Islam, saya takut nanti mereka daripada neutral sama ada nak menyokong atau tidak menyokong PPSMI, terus jadi menyokong PPSMI. Okay, jadi bagaimana kita mahu mendepani mereka? Pertama sekali, sebagai sebuah negara merdeka, kita kena nyatakan kepada dia, kita adalah sebuah negara merdeka yang perlu untuk membangun berdasarkan kepada hala tuju kita sendiri, berdasarkan kepada jati diri kita sendiri. Memang kalau kita tanya nanti, apa erti jati diri? Sukar kita nak jawab kalau sebab kita dah tanamkan kepada diri kita jati diri kita ialah Islam. Maka kita kembali kepada bila kita berhujah kepada mereka yang tidak menerima perkara ini, maka kita kena berhujah bahawa jati diri kita kena berbalik kepada Perlembagaan Persekutuan. Apa kata Perlembagaan Persekutuan? Kemudian dalam hal ini juga kita kena berhujah secara logik, dengan memberi contoh-contoh. Misalnya ketika zaman di mana bahasa Inggeris perlu bersaing dengan bahasa Latin. Bahasa Inggeris bukannya bahasa ilmu, sesuatu ketika dahulu dia perlu bersaing. Berarti sesuatu bahasa ini sama ada dia boleh digunakan untuk teknologi-teknologi baru, ia bergantung kepada sama ada penuturnya ingin menggunakannya atau tidak. Itu yang perlu kita hujahkan. Yang kemudian yang perlu kita hujahkan, dan yang ini saya suka memetik pendapat Prof. Abdullah Hassan, sebab saya selalu baca Facebook Prof. Abdullah Hassan. Dia memberi contoh bahasa mempunyai ekologinya yang tersendiri. Kalau ikan di dalam laut, monyet di dalam hutan, maka bahasa ada ekologinya sendiri. Bila kita mengganggu pembelajaran matematik dan sains di dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu, maka ekologi bahasa Melayu itu akan habis, dia akan rosak. Kalau ikan mungkin airnya tercemar, maka ikan akan mati. Begitulah analogi.
Jadi saya rasa itu. Menarik ya tentang ekologi bahasa Melayu tu, kerana tak silap saya dalam artikel saudara Wang Imran di NST tu ada juga menyebut tentang konsep-konsep metafizik yang tak boleh disebutkan dalam bahasa lain, dan yang hanya boleh, bukan tak boleh disebut, yang maknanya lebih jelas dalam bahasa Islami, bahasa Melayu. Jadi untuk menjawab soalan kedua tu, silakan. Jadi bagaimana kita ingin menarik golongan bukan Islam to outside lah, basically that is the question. How bagaimana ingin menarik perhatian mereka. Kalau ingin diberi hujah yang bersifat agak utilitarian, kita boleh lihat kalau kaum India, kaum Cina, meskipun ada di antara mereka yang menyokong PPSMI, tetapi kita harus lihat berapa pecahan yang di bandar dan yang di luar bandar. Barangkali hanya kaum Cina dan kaum India, kaum Melayu sekalipun yang tinggal di bandar yang betul-betul bahasa Inggeris di rumah ataupun di kalangan rakan-rakan mereka, golongan itulah yang ingin menyokong PPSMI. Tetapi kita harus bertanya, jika dilihat keseluruhan penduduk Malaysia, berapa ramai orang yang tinggal di luar bandar dan berapa orang yang tinggal di bandar. Jika saya ada baca dalam artikel baru ini, dikata apabila PPSMI mula diperkenalkan di peringkat peperiksaan, hanya 1/3 daripada pelajar yang menjawab soalan itu memilih untuk menjawab dalam bahasa Inggeris. Jadi 2/3 itu menjawab dalam bahasa Ibunda atau either bahasa Melayu, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Jadi jika kita nak buat hujah secara utilitarian pun, faham utilitarian menyebut bahawa kegembiraan or the common the happiness or the maximum number of people, yang harus diberi keutamaan. Jadi jika kita lihat keseluruhan penduduk Malaysia, jika ramai di antara mereka yang duduk di luar bandar yang tidak berpeluang untuk bertutur bahasa Inggeris di luar kelas, maka the calculation of happiness or maximum happiness, if you want to maximize happiness, then you should give priority to the majority who is poor or is yang berada di luar bandar. So meskipun hujah itu nampak agak mudah, tetapi sebenarnya faham utilitarianisme ni ada kegunaannya. Jika kita ingin memutuskan sama ada wajar tidak pilihan, mudah saja kita lihat berapa adakah ia akan menguntungkan lebih ramai orang atau merugikan ramai orang. Dari situ kita boleh jadikan asas hujah kita. Dan saya rasa salah satu kesukaran untuk menarik golongan bukan Islam ataupun golongan bukan Melayu untuk menyokong untuk menentang PPSMI adalah kerana saya rasa di fikiran mereka menganggap bahawa jika kita menentang PPSMI, bahawa itu adalah agenda orang Melayu semata-mata. Only the Malay should fight for the Malay language because it is their language basically. Ada banyak faktor, mungkin kerana di kalangan orang Melayu sendiri kita tidak punya authority yang boleh merentas politik, yang boleh naik, yang boleh that can rise above the current political partisanship. Sebab sekarang ni apabila kita bicara mengenai agama Melayu, sama ada nama Allah ataupun kristianisasi ataupun PPSMI sekalipun, ia akan it will be polarized between the government and the opposition basically. Pihak pembangkang yang mungkin PKR sendiri pun diorang tidak setuju dengan PPSMI. Tetapi saya tidak hairan jika suatu hari nanti PPSMI ini akan dipakulkan sekali dengan isu nama Allah, isu Melayu, isu hak orang Melayu. Sebab pada pandangan saya, pada pandangan orang bukan Islam, to them Malay is Islam, Malay is language, Malay is this. Tetapi yang sedihnya mereka melihat isu-isu ini melalui prisma politik. Jadi mereka akan menyamakan Melayu UMNO, Islam PAS basically. Walhal kita tahu bahawa agenda Melayu itu jauh lebih besar daripada apa yang diperjuangkan oleh UMNO misalnya. Bukan semua yang UMNO buat tu yang kita setujui. Jadi bagaimana kita ingin memisahkan, bagaimana kita ingin menjernihkan kekeliruan yang berada di fikiran mereka, yang seringkali menganggap bahawa apa-apa saja jikalau headline tu ada agenda Melayu, mesti
UMNO. Oleh itu kita harus, jika kita menyokong PKR, maka kita harus menolaknya. Walhal kita tak lihat sendiri intipati sama ada baik buruk apa yang diperjuangkan itu. Jadi itu saya rasa memerlukan dia memerlukan hikmah, dan saya rasa di situ orang-orang Melayu ataupun orang-orang yang punya authority ataupun budayawan, penulis, sastrawan, ahli falsafah, ahli saintis Melayu, mereka boleh bertindak sebagai sebagai orang yang boleh membayangkan ataupun boleh mempamerkan sisi agenda Melayu yang tidak terikat dengan pertimbangan politik, that I do not have to speak through UMNO if I support PPSMI or if I'm against PPSMI. Sebab saya rasa selagi kekalutan itu tidak dirungkaikan, sampai bila orang akan mengecop orang yang menyokong PPSMI, oh dia UMNO dan yang ini merupakan sebagai rancangan UMNO untuk menarik hak-hak orang bukan Melayu untuk merampas sekolah vernacular misalnya. Saya rasa saya baca dalam Malaysia Insider semalam atau pagi ni, apalagi ada isu ada orang DAP dia mengatakan bahawa dia mengaitkan sekolah vernacular dengan PPSMI basically. Dan saya rasa ini memerlukan pandangan dari ahli perlembagaan, pakar perlembagaan. Apakah kedudukan sekolah vernacular sebenarnya, dan bagaimana ia berkait dengan kedudukan bahasa Melayu. Sebab orang yang menyokong PPSMI, dia boleh berhujah bahawa jika kita sebagai yang menyokong, yang menentang PPSMI, berhujah bahawa kita nakkan bahasa Melayu sebab ia merupakan suatu ejen untuk menyatupadukan semua kaum di Malaysia. Mereka boleh berhujah kata, well, in the vernacular schools, they are learning in Chinese, they are learning in Tamil, so where's the unity there basically. Diorang boleh berhujah seperti itu. Dan situ kita harus jelas apa sebenarnya kedudukan sekolah vernacular. Itu memang hak yang telah dijamin dalam perlembagaan. Sebab kadang-kadang bila isu PPSMI ini ditimbulkan, apabila dicakap oleh setengah ahli politik, kadang-kadang dia dikaitkan dengan sekolah vernacular dengan isu yang tak berkait sebenarnya dengan PPSMI. Dia kembali kepada masalah apa sebenarnya. Masalah sekarang adalah sama ada kita nak mengajar sains matematik dalam bahasa Inggeris atau tidak. Kita tidak ingin menafikan anak murid kita ataupun para pelajar kita dapat mempelajari bahasa Inggeris. Saya rasa baru-baru ini apabila surat yang ditulis oleh seorang profesor linguistik yang keluar dalam NST, yang menariknya, hari selepas itu ada seorang yang membalas surat tersebut. Dia kata, look at this professor linguistic, meskipun dia orang Melayu, tetapi dia boleh menulis dengan baik dalam bahasa Inggeris. Jadi ini membuktikan bahawa PPSMI ini sebenarnya berjaya ataupun wajar diteruskan kerana lihat orang yang bahasa Melayu yang linguistik pun dia orang bercakap, dia orang masih boleh menulis dalam bahasa Inggeris. Hujah balas saya kata, well, she's a linguistic professor, dia tak belajar sains matematik pun. Jadi hujah bahawa dia bagus dalam bahasa Inggeris kononnya kerana dia belajar dalam sains matematik dalam bahasa Inggeris, itu tidak masuk akal basically. Tapi daripada situ kita boleh lihat, I think the desperateness of the situation. The group supporting yang menyokong PPSMI, dia orang kadang-kadang dia orang mengambil sahaja apa-apa hujah yang pada fikiran mereka boleh mengiyakan pendapat mereka, dan dia orang guna saja tanpa meneliti logiknya, tanpa meneliti implikasinya. Jadi bila anda tanpa meneliti hidden assumption behind their arguments. Dan berbalik kepada soalan yang asal tadi, saya rasa satu isu lain adalah bagaimana kita menilai baik buruk suatu bahasa. Sebab salah satu sebab saya menulis surat kepada NST itu adalah kerana ada seorang kolumnis NST. Beliau membuat kesimpulan bahawa bahasa Melayu ini tidak boleh diangkat sebagai bahasa ilmu kerana dalam situasi sekarang bahasa Melayu hanya digunakan oleh ahli politik ataupun oleh artis kita di media. Jadi pada pandangan dia, itu
itulah tahap, itulah potensi bahasa Melayu untuk digunakan sama ada oleh orang politik untuk memfitnah ataupun semua ni, ataupun oleh artis-artis kita. Jadi saya berujar bahawa itu bukan nilai, bukan suatu penilaian bahasa yang sebenar. Sebab kita sendiri pun, saya sendiri pun, kalau saya ingin belajar bahasa Inggeris misalnya, saya ingin belajar bahasa Inggeris bukan not because Justin Bieber sings in English ataupun Madonna lagu dalam bahasa Inggeris. Saya ingin belajar bahasa Inggeris kerana saya sedar bahawa nilai-nilai ilmiah yang tinggi. Kita tidak boleh terpesona dengan penemuan sains teknologi yang diungkapkan dalam bahasa Inggeris ataupun dengan drama-drama TV yang kebanyakan dalam bahasa Inggeris. So saya suspect ramai orang yang menyokong PPSMI ini, kadang-kadang nilaian mereka terhadap bahasa Inggeris tu agak cetek. Mereka melihat di TV, mereka menonton wayang, semua dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita ingin menjadi seperti mereka, sama dari segi teknologi, dari segi budaya, dari segi faham, dari segi berpakaian, kita pun harus mempelajari bahasa Inggeris juga. Dan sewajarnya jika kita betul-betul ingin belajar bahasa Inggeris, fine. You want to learn English, you learn it properly. Learn Shakespeare, learn Wordsworth, learn Francis Bacon. These are the gems of the English language. Janganlah belajar bahasa Inggeris sebabkan artis terkenal ataupun sebab banyak drama dalam bahasa Inggeris. That is not the correct valuation of a language. Dan jika kita terbawa-bawa oleh by that spectacle, dan kita sampai bila-bila jika dalam generasi ini bahasa Inggeris sebagai merupakan bahasa yang paling banyak, bahasa antarabangsa, jika kita tak tahu, mungkin generasi generasi selepas ini bahasa Cina pula yang akan menjadi bahasa antarabangsa. Adakah selepas itu kita ingin berkata okey, kita ajar bahasa sains matematik dalam bahasa Inggeris. So PPSMI kita tukar PPSMC basically. So kita berbalik kepada isu isi saya yang saya sebut awal tadi, kita tak boleh mengorbankan sesuatu yang absolute kepada yang temporary basically. Kalau tidak, kita akan merewang-rewang sajalah dan kita tak akan ke mana. Itu bukan kemajuan pun, itu bukan perkembangan pun. Itu itu sekadar meraba-raba dan gelap saja. Mungkin kita bergerak ke depan, tapi mungkin kita akan bergerak ke belakang juga. Dan akhir saya rasa apabila dalam kita untuk menarik minat atau menarik sokongan orang bukan Melayu tak PPSMI, saya rasa kita harus berani untuk mempertahankan bahasa Melayu, untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita jangan takut apabila ramai di kalangan masyarakat yang bermandangkan bahasa Melayu, kita lari daripada menggunakan istilah bahasa Melayu itu. Contoh yang bagus adalah perbahasan mengenai sama ada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Sebab orang mungkin akan berkata, tengok orang Melayu ni, bahasa Malaysia, bahasa Melayu pun diorang tak boleh tentukan. Apa kata kita tukar terus pada bahasa Inggeris dan kita pinggirkan perbahasan bahasa Inggeris. Jadi ini nasihat yang Prof Puan Muhammad Nur Daud bagi pada saya, kata jangan lari daripada mempertahankan suatu istilah atau suatu perkara. Kalau misalnya istilah bahasa Melayu, jika kita benar-benar yakin bahawa itu istilah yang benar, jika kita yakin bahawa bahasa Melayu harus dipertahankan kerana ia bukan bahasa Islami, kita pertahankan tu. Kita jangan lari atau jangan cuba menggantikan istilah itu dengan istilah yang lebih kabur ataupun yang baru semata-mata kerana kita khawatir orang yang mendengar itu tidak boleh menangkap ataupun akan bersikap prejudis terhadap kita. Sebab jika kita terlalu cepat untuk lari dan mempertahankan suatu istilah itu, kemungkinan akhirnya orang akan lebih keliru, kita pun akan kucak-kacir. Jadi dalam isu-isu sebegini bukan saja ilmu diperlukan tetapi keberanian juga. Harus ada keberanian di situ, dan keberanian itu hanya boleh boleh terpancar daripada faham yang jelas. Dan pada saya tiada masalah kalau kita nak menghujah bahawa bahasa Melayu wajib dipertahankan sebab ia merupakan bahasa Islami. Sebab memang itu faktanya basically. We are not making this up basically. Ada kawan saya baru-baru ini dia menghadiri suatu forum mengenai identiti Melayu, dan seorang pensyarah itu dia mengatakan bahawa Melayu ini bersifat kurang benar kerana ia merupakan suatu konstruk
construct politik, is a political construct basically. Maknanya ia merupakan suatu idea yang telah digagaskan oleh seorang ahli politik, Dr. On, apabila dia mendefinisikan Melayu itu sebagai ada 3 syarat. Saya menjawab beliau, saya kata tiada masalah jika seorang ahli politik cuba menggagaskan apa itu Melayu. Dan harus ingat, ahli politik zaman itu bukan macam ahli politik zaman kita. Dan kita harus berlaku adil kepada fakta. Dan just because politics is so dirty today, it doesn't mean that, again, it doesn't mean that we should run away from it. We should go there and clean it basically. Kalau kita tak buat tu, then siapa lagi? Benda tu akan dibiarkan begitu saja lah. Terima kasih banyak. Jadi saya nak buka lagi lah soalan atau reaksi sebenarnya. Silakan Saudara Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Pak Ainun, Prof. Abdullah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian, saya mengikuti perbincangan ini dan saya dapati kita balik-balik berkitar tentang ilmu, tentang tamadun, tentang jati diri. Itu semua boleh kata sisi-sisi ideal lah dalam perbincangan ini. Tapi kita balik tengok kepada orang yang pro PPSMI itu kan, mereka memikirkan yang realiti, yang praktikal, iaitu cari makan, soal cari makan. Jadi kita tanya diri kita sendiri, adakah kita boleh cari makan dengan bahasa Melayu? Adakah boleh cari makan? Saya kata kenapa mereka ni, they are so hadap nak bahasa Inggeris sebab nak cari makan. Boleh saya kata macam tu? Yang Cina yang menyokong PPSA begitu, yang menyokong, yang India menyokong PPSA begitu, yang Melayu menyokong PPSA pun begitu. Yang they are so hadap with PPSA sebab nak cari makan dalam bahasa Inggeris. Tapi okey, look, kita tengok orang India yang cari makan dengan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok saja contoh outsourcing outsourcing call center daripada UK pergi India. Daripada UK ke India, gaji di India hanyalah 1/10 daripada gaji di UK. Kerjanya lagi teruk. Shiftnya lebih lama, 12 jam, bukan 8 jam. Gajinya 1/10. Mereka tidak boleh ada union. Lepas tu bila bercakap daripada nama Sami, mereka cakap, terpaksa angkat, "Hello, I'm Sebastian. What do you have? What do you want to inquire?" Mereka dah buang nama mereka selama 12 jam setiap hari. Daripada nama Sami jadi Sebastian. Setiap hari angkat telefon, Sebastian, saya Sebastian. Adakah kita nak buat benda tu? Adakah orang Melayu nak buat macam tu? Kan? Itu soalnya. Kita cari soal, adakah semata-mata cari makan? Saya tanya lagi, engineer di Malaysia, berapa peratus gaji berbanding gaji engineer di UK berbanding gaji di US? Ada engineer kat sini depan ni kan? Saya tanya itu. Jadi soalan ni adalah, kita tengok sebenarnya kebincangannya ialah kenapa yang orang Cina juga orang Cina tidak belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris kebanyakannya. Mereka belajar di sekolah vernacular. Tapi kenapa mereka tak hadap dengan bahasa Inggeris? Kenapa mereka tak selok sangat dalam bahasa Inggeris? Sebab mereka ada ekonomi bahasa Cina yang mereka boleh cari makan. Itu kekurangan kita di situ sebenarnya. Itu satu sisi yang ditinggalkan. Kita jangan menerawang sangat ke atas, tapi kita ada soal yang sehari-hari itu yang tidak kurang penting, iaitu soal cari makan. Saya sudah setahun keluar daripada universiti yang perantaranya bahasa Inggeris, dan saya hidup dalam ekonomi bahasa Melayu selama setahun. Saya boleh cari makan. Saya boleh cari makan. Jadi kenapa hadap sangat dengan bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris itu pula. Tapi saya tengok dalam bahasa lain, jangan kita terus nak tolak bahasa Inggeris juga. Sebabnya dalam sisi lain, bahasa Inggeris juga membolehkan saya
berkomunikasi dengan orang Islam di seluruh dunia. Tahun lepas saya kembara ke Indonesia dan Singapura selama seminggu. Saya seorang saja orang Melayu Malaysia di situ. Dan orang lain daripada seluruh dunia. Kalau tak ada bahasa Inggeris, terkulat-kulatlah kami. Tak boleh cakap itu, tak boleh cakap ini, tak faham. Jadi kadang-kadang kita jangan terperangkap sangat hitam putihnya sesuatu isu itu, dan kita tengok lebih apa yang lebih halus lagi daripada itu. Sekarang ni yang lebih halus lagi dalam sisi kenapa setengah orang Melayu hadap sangat dalam bahasa Inggeris tu, sebab isunya cari makan. Dan oleh itu marilah kita sebenarnya memikirkan bagaimana kita membangun ekonomi bahasa Melayu. Membangun ekonomi bahasa Melayu itu yang lebih ni. Jadi kita tak perlu cakap banyak. Kalau orang tengok dengan bahasa Melayu bercakap makan, orang tak bising. Orang tak bising. Kenapa kita nak beria-ria itu dan sebagainya? Sebab bagi kebanyakan orang adalah isunya cari makan. Dan saya memetik kata-kata Syekh Abdul Hakim Murad, ilmuwan Islam daripada UK. Mereka kata, Syekh Abdul Hakim Murad berkata, Islam is not about waving a particular flag. Kita bukan mengangkat panji-panji tertentu, but it's about the mustad'afin, the masakin, orang-orang yang daif, orang-orang yang miskin, orang-orang marhen. Itu yang ni. Jadi marhen, mengangkat marhen, ya, membangun ekonomi bahasa Melayu, membangun ekonomi bahasa Cina, bahasa India. Bahasa India di India pun perlu dibangunkan. Kenapa mereka harus menerima gaji 1/10, sedangkan kalau mereka betul-betul membangun ekonomi bahasa India, mereka boleh jadi lebih kaya daripada orang bahasa Inggeris di UK sekalipun. Jadi kita tengok betul-betul, it's not about waving a particular flag. Bukan kita nak angkat bendera PAS, bendera UMNO, bendera PKR, bendera DAP dan sebagainya. Tapi kita tengok sebenarnya ini isu itunya kemanusiaan itu sendiri, kan? Jadi isu survival semua orang. Sekarang ni kenapa kita boleh tengok the desperateness oleh orang-orang yang pro PPSMI itu, kan? Sebab mereka rasa mereka tak boleh cari makan. Dan kita tengok sendiri pun, kalau kita, dan dari satu sisi lagi, kan, kalau kita bergantung pada ekonomi bahasa asing, jadi kita tengok, bila kita bergantung pada ekonomi bahasa asing, bila sesuatu krisis berlaku kepada bangsa itu, katakan ekonomi bahasa Inggeris merudum, siapa yang pertama kena tendang keluar? Kita kena tendang keluar, China kena tendang keluar, India kena tendang keluar. Adakah kita nak jadi orang-orang di pinggir saja? Sekarang kita tengok ekonomi bahasa Inggeris sudah mula merudum. Jadi adakah kita nak beria-ia untuk berada di pinggiran itu dan menjadi orang pertama untuk ditendang keluar? Jadi saya rasa cukuplah celoteh saya di pagi ini. Demam masih belum hilang balik daripada umrah. Okey, sekian, terima kasih. Saya pulang kepada saudara Azwadi. Terima kasih Saudara Firdaus. Jadi saya nak minta para panel ulas sikit lah, kita mulakan Saudara Aidil, boleh? Okey, sebenarnya tentang isu cari makan ni, saya dah pernah bangkitkan isu ni dalam 2 bulan lepas. Dan memang ada kebenarannya sebenarnya. Sebab saya bekerja di sebuah firma yang mana 2 orang keraninya adalah graduan daripada Universiti Malaya. Dia bekerja sebagai kerani, graduan Universiti Malaya, mengajar Melayu. Dia sebelum dah puas minta kerja di tempat lain, masalah kerana penguasaan bahasa Inggeris. Jadi memang kita tak boleh nak nafikan perkara ini. Sebab tu di awal tadi saya dah memulakan, di satu belahan kita melihat isu ini secara idealis. Di satu belahan kita tak boleh nafikan isu ini dari sudut realitinya. Sebab kalau kita terus berjuang sebagai seorang idealis, maka perjuangan kita tak akan disokong oleh rakyat, sebab kita berjuang di kayangan. Sebab tu kita kena melihat keadaan ini. Betul, saya setuju tadi dengan katanya kita perlu membangun ekonomi Melayu. Itu memang tak dinafikan lah. Tapi persoalannya ini adalah satu perjuangan yang makan jangka masa panjang. Isu PPSMI ini adalah isu jangka masa pendek. Kemudian dari satu pihak pula, sebab saya melihat, sebab saya di dalam bidang perundangan,
Jadi walaupun misalnya orang Melayu boleh tubuhkan firma guaman sendiri, kita ada banyak firma guaman besar Melayu, Zaid Ibrahim & Co, Azmi & Associates, banyak. Tapi persoalannya kerana ini adalah sebuah bidang yang dikuasai oleh bukan dikuasai oleh bukan Melayu, memang di satu belahan memang dikuasai orang Melayu, tapi dalam masa yang sama dikuasai oleh orang Melayu yang mindanya kerana dia zaman pendidikan dia tu zaman sebelum British. Jadi hakim-hakim tu semua adalah mereka yang memang nak kata totok British lah, lebih totok daripada British. Nah, lebih lagi. Sebab saya nak ambil contoh betapa saya tak boleh nak kata bias, takut nanti menghina mahkamah, tapi saudara buat konklusi sendiri ya. Dalam kes Anwar Ibrahim di Mahkamah Rayuan, notis rayuan Anwar Ibrahim ditolak kerana ditulis dalam bahasa Inggeris. Kemudian dalam sebuah alasan penghakiman yang panjang bermuka-muka, dia dikatakan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan sebab Akta Bahasa Kebangsaan Seksyen 8 mengatakan semua prosiding di mahkamah, dari mahkamah rendah, daripada mahkamah paling rendah ke mahkamah paling tinggi, perlu menggunakan bahasa Melayu. Jadi disebabkan notis rayuan ditulis dalam bahasa Inggeris, maka rayuan itu ditolak. Okey, itu keputusan tu kita terima lah, memang betul lah Akta Kebangsaan Seksyen 8 kata begitu. Kemudian kes ini dibawa ke rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Dalam Mahkamah Persekutuan, isu yang ditimbulkan oleh kapal SIG buang kepada Anwar Ibrahim ialah alasan penghakiman di Mahkamah Rayuan yang mengatakan notis rayuan perlu ditulis dalam bahasa Melayu, ditulis dalam bahasa Inggeris. Alasan penghakiman. Jadi dihujahkan oleh kapal SIG, maka oleh kerana itu penghakiman di Mahkamah Rayuan itu sepatutnya adalah tidak sah. Ini dihujahkan oleh peguam di pihak Anwar Ibrahim. Apa keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes ini? Mahkamah Persekutuan mengatakan Seksyen 8 menyebut bahawa setiap prosiding perlu dijalankan menggunakan bahasa Melayu. Menulis alasan penghakiman bukan termasuk dalam definisi prosiding. Nampak tak? Kita boleh lihat. Jadi sebab itu saya kata memang kita tak ada masalah, kita nak bangunkan ekonomi Melayu, tak ada masalah, tapi kita perlu hadapi cabaran realiti ni. Kita tak ada, memang tak kita, saya nak kata, sebab saya sendiri memang belum menemui penyelesaian. Sebab saya sendiri masih terlalu junior dalam bidang ini. Jadi bila saya ke mahkamah, memang saya tak ada pilihan. Mahkamah akan minta bila nak serahkan sebarang dokumen, nak siapkan hujahan dan sebagainya, hujahan bertulis. Bahasa Melayu adalah semata-mata sebagai formality. Mahkamah akan minta sediakan juga bahasa Inggeris. Jadi bila ketika ada perbicaraan nanti, yang berbahasa Inggeris itulah yang digunakan. Bahasa Melayu itu cuma menjadi kertas yang tidak ada nilai apa-apa. Jadi sebab itu saya katakan dalam kita berjuang untuk meningkatkan bahasa Melayu, dalam masa yang sama kita kena fikirkan juga bagaimana untuk kita meruntuhkan tembok kepongahan bahasa Inggeris ni. Kita tak tentang bahasa Inggeris. Kita perlu menguasai bahasa Inggeris, tapi kita kena runtuhkan penguasaan bahasa Inggeris yang tidak pada tempatnya. Dan setakat ini mungkin sebab saya belum cukup mengkaji, saya belum menemukan jalan penyelesaian untuk hal ini. Silakan saudara. Ingin menjawab persoalan yang Tuan Arif tadi, saya rasa itu satu hujah yang kurang tepat bagi saya, kerana that first I have to concur with Amran lah. He said just now that we need to anchor this struggle with something absolute. Amran mengatakan kita perlu mengikat perjuangan PPSMI ini pada sesuatu yang mutlak, dan tiada apa yang mutlak melainkan agama Islam sendiri. Betul? Maknanya kita tahu lepas ni kalau kita berjuang PPSMI, asasnya ialah Islam, bukan kerana kemelayuan, kebangsaan, nasionalisme yang tidak termasuk ataupun yang tidak larut dalam sibghah Islam, dalam acuan Islam itu. Jadi the distinction ataupun dualism atau dikotomi antara cari makan dengan yang awang-awangan tak tepat, kerana apa yang berlaku, masalah cari makan ni
so-called reality ni adalah benda yang berlanjutan daripada masalah di atas. Contohnya, apa tarikh ekonomi? Itu pun kalau kita tengok tarikh ekonomi dalam buku teks bahasa Melayu sekalipun tidak digunakan kerangka bahasa Melayu yang Islami. Mereka terjemah buku teks ekonomi dalam bahasa Melayu, tapi pentakrifan ekonomi dalam bahasa Melayu itu bulat-bulat diambil daripada bahasa Inggeris, daripada pandangan alam barat. Bukan lagi al-tadbirul manzil, the management of household. Kan, pengurusan ekonomi itu sebenarnya dalam falsafah Islam, dalam korpus Islam, dalam pengurusan rumah tangga. Di mana kalau ianya betul-betul dilaksanakan secara syumul, secara adil, tidak akan melahirkan masalah cari makan ini pada mana-mana bangsa sekalipun. Tapi masalahnya sekarang, ilmu ekonomi yang diajar, yang mencorak sistem ekonomi kita berpuluh-puluh tahun, bermulanya zaman industri revolusi pada abad ke-18-19, ianya digunakan berlandaskan falsafah barat yang sekular dalam bahasa Inggeris. Kemudian dicedok masuk melalui faham terjemahan-terjemahan yang tidak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Islami, menjadikan bahasa Melayu semata-mata bahasa alat untuk menterjemah. Itu salah. Itu salah dan tidak cermat. Ini yang kita perlu tentang di kalangan kita juga. Kita perlu menentang golongan-golongan orang yang dalam bahasa Melayu ini yang tidak cermat menterjemah istilah asing, ilmu asing dengan tanpa mengambil kira letak duduknya bahasa Melayu itu dalam kerangka Islam. Ya, ini filosofikal sikit lah kan. Tapi is real. What is real is ideal. Because kalau kita kaji macam mana Prof. Alatas jelaskan makna al-haq dalam bahasa Inggeris, dia tak boleh ungkapkan al-haq itu dalam satu perkataan. Dia kata it's too difficult prolegomena atau metafizik. It's too difficult to explain the meaning, true meaning of al-haq. So I have to pair this word between truth and real. True or real and truth and reality, or true real. Betapa sukarnya untuk kita jelaskan satu perkataan, kata kunci terpenting dalam bahasa Islami al-haq yang ada dalam semua bahasa Urdu, bahasa Parsi, bahasa Utsmani, Ottoman. Nak diterjemahkan tu dalam dikata memang mengungkap dalam bahasa asing tu memang sukar, tak mampulah kan. Jadi sama juga dalam ilmu ekonomi yang menzahirkan segala bentuk masalah pembangunan, masalah ketirisan pentadbiran, urus tadbir dalam kerajaan, dalam syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat awam. Semuanya sebenarnya tergambar daripada kefahaman ideal yang salah, yang melahirkan kesan-kesan yang kita bicara tentang masalah syariah makan hanya kesan sebenarnya, bukan sebab. Kesan. Masalah UMNO pada hari ini itu kesan, bukan sebab. The real cause of the Malay problem, macam mana Profesor Alatas katakan daripada 40 tahun dulu, masalah ilmu, di-Islamisasi ilmu itu, masalah minda Melayu, pemikiran penanggalan Melayu. Jadi tidak boleh kita pisahkan. Kita sedari bahawa perlu wujudkan, saya rasa pelik pertama kali saya dengar ekonomi bahasa Melayu. Saya tak nafikan mungkin apa yang Pak Aina lakukan itu boleh dikatakan sebahagian daripada ekosistem ekonomi bahasa Melayu itu. PTS dapat memberi peluang yang banyak kepada para penulis bahasa Melayu untuk melakukan aktiviti penulisan yang pada sama mencari nafkah melalui ekonomi bahasa Melayu itu. Tapi itu saya rasa bukan semata-mata ekonomi bahasa Melayu. Tapi saya rasa itu satu